Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Melepas tak lupa. Melepas kemana lupa ada hal. Tak apalah. Pontian lupa. Macam. Jadi kita sambung balik minggu ni kitab Siyarus Salikin, Tariqatus Sadatis Sufiyah, terjemahan daripada kitab Lilbab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Sampai tulis Siyarus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan sekarang kita buka muka surat yang ke-13. Satu baris pada atas, ulang balik. Kan tak ulang tak ingat, tak apa kita laju. Orang kata macam tengok sinetron. Kalau tak tengok yang belakang, tak tahu cerita ni, apa cerita ni, kita cerita balik. Laju je lah, tak macam biasa, agak laju sikit. Adapun adab, ni belajar pak adab ni. Orang belajar ni kena ada adab baru berjaya. Kalau belajar tak ada adab, sebab tu belajar tak dapat. Ni selalu saya tahu sekolah, bawa budak ni yang cerita dia. Beradab dia. Kerja saya bawa budak dia. Beradab ni, masalah sungguh. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu, maka iaitu terbahagi dua bahagi. Inilah kitab Siyarus Salikin. Dia kata adab orang belajar ilmu pecah dua. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Yang pertama, pada orang dalaman dia. Kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia. Yang kedua, adab dia dengan guru. Yang pertama, adab dia dalam diri dia. Yang kedua, adab dia dengan guru. Kita bagi yang pertama. Adapun adab yang pertama tentu bagi dirinya itu 7 perkara. Ada 7 perkara yang pada diri dia kena buat. Kalau nak belajar ilmu, kena ada dalam diri dia benda ni. Kalau tak ada, rugi belajar ilmu. Dan ilmu tidak memberi manfaat pada diri. Bermula adab yang pertama, itu menyucikan hati daripada sifat yang kejahatan dan segala perangai yang kecelaan di dalam hati. Sucikan hati daripada sifat kejahatan dan kejian, kecelaan seperti riya dan ujub dan takabur dan hasad dan lainnya. Ni jangan ada dalam hati. Tengah belajar ni, jangan rasa kita ujub pandai kita. Ujub ni apa? Rasa hairan diri dia. Aku ni belajar dapat ni. Jangan ada. Sebab itu ilmu tak masuk. Riak ni nunjuk-nunjuk apa yang ada pada diri dia. Takabur, sombong, dan hasad, dengki. Jangan ada dalam belajar. Dan lainnya daripada segala sifat kecelaan dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian yang lagi akan datang dibicaranya. Sekaliannya itu insya-Allah ta'ala. Ini bab hati ni, sifat sakit apa, penyakit hati ni nanti dah akan bahas lagi lepas ni. Jadi tak nak bahas panjang. Di dalam kitab ini, kerana ilmu itu iaitu setengah daripada ibadat yang batin, ibadat dalam hati. Dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis.
Seperti sembahyang, kalau kita ibadat kena suci pada najis, itu syarat sah solat, syarat sah ibadat. Maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya nampak najis, zahir nampak ini tak cicak ni, kena bersihkan. Dan itu kerana ilmu itu iaitu dengan suci daripada najis seperti sembahyang, maka tak ada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya. Dan badannya, dalam badan pun tak ada najis, dan kainnya, kat kain pun tak ada najis. Dan demikian lagi ilmu itu, iaitu ibadat yang batin, maka iaitu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin. Kalau kita kata ibadat batin yang dalam hati ni, tak sah ia kalau kita tak sucikan hati kita di dalam batin, yakni di dalam hati. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis seperti firman Allah Ta'ala. Artinya hanya sungguhnya orang yang syirik itu najis. Orang yang dalam hati ada syirik itu najis di dalam hatinya. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, walaupun kain suci, badan suci, tempat ibadat suci, tapi hati tak suci, tak jadi juga. Ini kalau bahas yang bab lain, ini dipanggil syirik khafi, syirik kecil. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan Allah Ta'ala di dalam ayat bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan, maka selama tiada suci hati itu di dalam sifat kejahatan itu, daripada sifat kejahatan itu, maka iaitu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada terang hatinya itu nur ilmu itu. Belajar hati bermasalah, hati ada penyakit, itu namanya najis dalam hati. Bila hati ada najis, ilmu susah nak masuk. Itu dia dah faham. Itu pertama. Dan cerita yang pertama, adab pertama, hati kena suci. Bila belajar ni hati, jangan ada rasa riak atau sombong, hasad, jangan ada. Kalau ada, sebab itu belajar, ilmu tak memberi manfaat. Dengar. Sebab tu kata, oh patutlah belajar banyak-banyak, tak ada apa-apa pun. Ya. Dan kerana inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, artinya tiada didapatkan ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Hanya dapat ilmu itu dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati. Sebab itu sesuatu kakak budak belajar tak banyak sangat. Maklum, orang tua mesti cakap belajar tak banyak sangat. Sekata belajar bukan sebab kita belajar banyak kita pandai, tak. Belajar ni bila kita ada teknik dengan formula yang betul. Teknik formula kena ada adab dulu. Nak adab macam mana? Nak sucikan hati. Sebab itu belajar ni dia sebenarnya lebih pada barakah. Kita belajar sikit dapat banyak. Ada orang ni belajar ni macam nak mati, tapi tak dapat ilmu. Sebab apa? Tak ada berkat. Belajar tak ada berkat, tak jadi. Lepas tu kadang-kadang buat benda apa-apa dalam dunia tak jadi. Sebab tak berkat. Cari berkat dulu. Baca ilmu sama. Ni berkat ni. Belajar kena adab. Berkat. Sambung lagi. Jadi nak dapat berkat macam mana? Ada adab. Dan adab yang kedua, bahawa mengaku
mengkosongkan, bahawa mengkosongkan hati daripada masyghul. Masyghul ni apa? Sibuk. Hati kalau tengah belajar jangan ada sibuk. Jangan pegang handset. Pegang handset. Kalau biasa belajar pegang handset. Dan terkena juga kadang-kadang. Orang belajar ni bahawa mengosongkan hati daripada masyghul, daripada kesibukan dan kepada dunia, sibuk dunia, dan menjauh daripada masyghul, jauh pada kesibukan dengan anak dan isteri. Tengah belajar sibuk, anak isteri tak jadi, belajar tak dapat. Sebab itu kadang-kadang guru saya kalau mengajar, dia kalau anak buat dah bawa senang, faham? Agar anak tancap bagus lah. Anak bagus. Anak ada kata ni yang belajar gimana. Di sini kan main depan tak jadi. Dia kena diam. Kalau macam tu bawa. Kalau tak, didik dulu betul-betul kat rumah. Sebab tu guru saya kalau budak misi marah. Sebab apa? Tempat belajar kena betul-betul fokus, kena betul-betul belajar. Memang bagus nak kenalkan budak dengan masjid, bagus. Tapi cerita dia sekarang kena didik betul-betul. Budak kena duduk diam. Dia faham ni? Dan isteri. Jangan sampai isteri mesej lah. Bang, tak balik ni. Maghrib baru sabar. Maghrib tak balik dah. Baru tak suka solat, nak balik dah. Duduk kuliah dulu lah. Ni nak lari ke mana? Sabar, malam sikit. Cakap dia. Tak faham, tak apa. Dan isteri dia. Dan daripada jual beli. Tak kata sibuk. Belajar ni, kalau kata pergi kedai tutup dulu lah. Dan daripada segala yang membimbangkan akan hati. Perkara yang membimbangkan hati. Akan hati supaya selesai hatinya bagi menuntut ilmu. Kerana firman Allah Ta'ala, artinya, ambil laju sikit lah masa. Kejap dia. 15 minit lah. Ni baru bukan 5, mana yang ulang balik ni. Tahun lepas sama 2 ni. Tahun lepas tak minggu, 2 minggu lepas. Artinya, tiada menjadikan mana ni? Firman Allah Ta'ala, artinya tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada 2 hati di dalam rongganya. 2 hati di dalam rongganya, yakni tiada dimasukkan ilmu itu di dalam hati seorang Islam. Bimbang ia akan suatu yang lain daripada ini. Kalau tengah belajar ada benda lain risau, memang tak masuk ilmu, percayalah. Contohlah, tengah belajar main handphone, tengok WhatsApp ke, tengok apa, Facebook, rasa dengar belajar. Tak dapat dengar cakap kita. Tak saya power saya dengar. Buat test sikit. Test boleh. Sama ngaku gitu. Ni bagus sini. Ni bagus kat lain. Kau jangan kalau sengaja banyak gagal. Sengaja ke IP di marah je. Sini sengaja bayar sikit. Kalau ke IP di marah kita ni. Yang tu tahu, saya tahu ini tasawuf baik sikit. Yang tasawuf kan baik sikit. Kalau pada marah je. Apa itu masyarakat sihat? Baca adab sikit. Saya bersaliti bukan adab. Dan adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya. Kita baca ini. Dan adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya. Belajar ilmu ni kena rendah diri, kena hina diri. Jangan rasa pandai, jangan rasa biar kita aku martabat kita, biar aku juga pangkat kita, rendah diri. Dan jangan membesarkan diri atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya. Jangan sepandai. Kalau dengan guru, duduk diam.
Walaupun kita dah tahu, dah pandai ini memang bidang aku ni, tapi kita kena rasa hina bila belajar. Yakni jangan mengata dan mengata. Jangan mengata ia di dalam hatinya ilmu itu kecil atau kitab itu kecil. Ni zaman sekarang perangai macam ni. Ni perangai orang zaman sekarang. Alah ni ilmu biasa, sifat 20 dah hafal dah. Sebut sikit sifat 20. Dah sifat 20 dah hafal dah. Sebut sikit. Sebut sikit pandai. Cuba bahas kita air panjang lah, bahas sebab ilmu dah. Bukan kita kata apa, dia kecil-kecilkan ilmu. Dia kata ada orang kata, kaya belajar lah 90. Kita tak pandai tak tahu ini. Betul ada sejumpa. Macam mana? Jangan kata, itu kitab kecil dia. Kita belajar dulu kan, kita belajar kitab Mata Faridah, Faridah nipis. 20 buku surat. Kecil dia. Itu tak kitab tebal-tebal. Ini bukan kitab tebal dalam tangan dia. Kita nipis Mata Faridah 20 tahun Nabi, 5 tahun kat sini. Mata Faridah 20 muka surat ni. Nak kata ni jangan kecil-kecilkan ilmu. Kitab kecil mana, nipis mana kitab pun, ilmu dia tu bermanfaat. Kita beli buku tebal-tebal ISIS, kadang-kadang kosong je. Ulama tu kitab lain daripada kita. Dia tu kitab dengan penuh rendah diri, penuh dengan keadaan hikmah dan ilmu. Kita tak ada apa. Dan renyesanya, sayugianya, murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya. Terima sungguh-sungguh. Jangan ada rasa nak menyangkal. Sebab apa? Yang menyangkal, kalau kita baca kitab ni, yang menyangkal bukan kita menyangkal guru, menyangkal para ulama. Para ulama tu apa? Warisatul Anbiya, apa yang dibawa oleh Nabi, itu dibaca. Nyangkal tu selalu menyangkal apa yang Nabi bawa, boleh kata kufur. Yang main-main, kalau kitab ahli sunnah betul, mu'tabarah, jangan main-main. Jangan. Dan hanya saya kira murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya itu, dan yang disuruh oleh gurunya itu buat. Kalau disuruh buat. Cik suruh tulis. Cari kitab. Mencari kitab. Faham? Tak faham juga, tak apa. Dan jangan menyangkal. Ni sebut tadi. Dan jangan menyangkal akan gurunya. Zaman sekarang tak ada adab. Dia orang tak sekolah, cikgu cakap sepatah, dia cakap dulu tak patah. Bukan sekarang. Cek oleh anak-anak itu. Saya baca. Saya tak boleh kalau budak cantik marah. Cikgu kena baik sangat sekarang. Cikgu baik sekarang. Lain sama dulu. Sama dulu cikgu, budak tak berani nak angkat kepala. Angkat kepala tak berani. Sekarang cikgu, dia buat pikat lain je. Cikgu buat pikat lain je. Allahu Akbar. Guru dah tak ada martabat dah sekarang. Sial. Sebab tu saya kata, kata nak buat lebih-lebih tak boleh sekarang kat sekolah lah. Kena tangkap. Kena saman. Tapi cerita dia ada lah, kita kaya tak sadar rasa. Bukan kata pukul ke apa. Biar tengok betul budak. Dan jangan memerintah akan gurunya itu suatu ilmu yang hendak dibacanya. Jangan cakap Ustaz, tak ada inilah adab dia. Yang kalau guru ajar tu kita terima. Jangan kita minta, Ustaz, kita punya kitab lain lah Ustaz. Nampak panjang. Dengar cikgu cakap, Ustaz cakap dulu. Nanti kalau ada kata Ustaz tanya nak kau kitab apa ni, kau cakap. Ni kalau kita baca tu sama dengar. Biar pandai macam mana pun. Jangan mintakan gurunya itu suatu ilmu yang hendak dibaca ni, atau kitab yang hendak dibaca ni. Jangan cakap kitab. Tu dah dengar. Kalau Ustaz ulang kita sama pun dengar je lah. Ustaz kita sama je Ustaz. Dah bosan dah.
pandai. Macam Ustaz tu macam pandai sangat. Rekam kan lah. Baca lagi dia tengok orang luar. Yang luar tengok. Yang luar tengok selalu kan. Dan hanya sungguhnya suruhkan kehendaknya itu, serahkan kehendaknya itu kepada gurunya. Kalau guru nak baca kitab apa, serang. Jangan pandai-pandai. Melainkan memang kita ada masalah, tanya tu bukan dalam ilmu. Kalau sekarang ada tak nak tanya soalan, kau tanya. Ni kalau tak tanya jangan tanya. Kalau tak buka soalan, sekarang saya tengok ada orang, saya duduk guru saya, kita duduk tengok jenis orang kan. Tengok ustaz ajar, dia nampak apa pandai. Ada ya ilah Allah, tak tahu yang kedua dia juga. Allah Akbar. Dia fikir apa ya? Dan yang disuruhkan akan mengaji itu, maka menerima ia akan dia. Terima je. Bagaimana kita kata kita anak murid, kita tak pandai. Ikut je apa yang ustaz, guru kita cakap. Ini saya pesan selalu tak mudah-mudah. Bila kita murid, dengar. Kalau ikut ada kita lupa lah semua. Kita dengar apa yang disuruh oleh guru, walau dengar dengan khusyuk apa yang dicakap oleh guru, walaupun diulang 1000 kali. Dan kita ta'lim al-muta'allim, kita selesai. Walaupun diulang 1000 kali, jangan buat muka bosan. Jawab muka gantung. Kalau tergantung sangat nak soalan ni kan, ustaz kalau faham ke letih tak apalah, tak marah. Tapi jangan buat-buat lah. Buat-buat tu macam balihin. Macam topes dah ustaz ni. Saya pasal. Topes jangan duduk. Ini campur senang. Sambung lagi. Dan sayugianya bagi merendahkan, dan sayugianya bagi Zaid, roh murid ni macam Zaid tapi macam murid. Dan sayugianya bagi murid itu bahawa mengekali atas berkhidmat murid. Betul tepi sikit, tak tepi. Jangan betul kat atas tu. Betul tepi. Itu ambil tok nombor 1. Kalau cara pada kitab, letak nombor 1 kat atas tu, tepi. Murid. Mudah-mudahan benar. Jadi macam tu. Walaupun kadang-kadang kita betulkan kitab tu, sebenarnya nampak cantiknya murid. Memang zat roh. Dan saya kira bagi murid itu bahawa mengekali atas berkhidmat. Murid ni kerja dia, kalau kita kata kita ni murid, kena mengekali akan berkhidmat, atas berkhidmat akan gurunya supaya dapat berkat. Nampak? Sebab tu kata belajar bukan sebab banyak belajar pandai, sebab berkat. Khidmat pada guru itu orang paling pandai. Orang tak pandai dia tinggal di guru. Orang pandai dia duduk dekat guru dia, khidmat guru dia. Itu pandai. Kita tak pandai juga. Supaya dapat berkat daripada gurunya itu, kerana adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit. Guru dia Zaid bin Thabit. Dulu para sahabat. Tapi dia faham ada satu guru dia. Pada tiap-tiap perjalanan gurunya, ulang balik kerana adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit
pada tiap-tiap berjalan gurunya diikut sama-sama itu. Maka Sayyidina Ibnu Abbas menghampirkan akan kenderaan gurunya itu, menghampirkan akan kenderaan gurunya itu supaya berkenderaan gurunya itu serta memimpin ia akan kenderaan gurunya itu. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Thabit, lepaskan olehmu hai anak apa tu ni? Nah, kalau maman, ada maman anak dia ni sepupu Abbas tu. Ibn Abbas itu bapa saudara Nabi. Dia ni sepupu Nabi, anak maman Rasulullah. Anak kalau paman pa ni kan, paman kan, dia biasa ni anak sepupu lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, demikianlah disuruh akan kami perbuat dengan orang yang besar kami dan guru dan ulama kami. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid itu akan tangan Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas serta ia berkata, demikian disuruh akan kami bahawa kami perbuatkan dengan ahli bait Nabi, ahli bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nampak cerita dia ni, Abdullah bin Abbas dia ni berguru dengan Zaid bin Thabit. Dia berguru dan antara dia berkhidmat pada guru dia pegang, dia kalau naik kenderaan, guru naik kenderaan, dia tolong bawakan. Cerita dia tolong bawakan. Tak sedap lah guru dia. Sebab apa? Sebab dia ni sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi. Jadi bila macam tu panas balik lah. Zaid bin Thabit panas balik, cium dia, cium kanan dia. Allahu Akbar. Sebab apa? Nabi suruh muliakan ahli bait, ahli keluarga Nabi. Dan Qarabah berguru kami sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita rujuk balik perkataan ni. Dan lagi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada daripada sifat orang yang mukmin itu menghinakan dirinya dengan sebab menuntut ia akan suatu hajat kepada manusia, melainkan pada menuntut ilmu. Allahu Akbar. Tinggi martabat orang ada ilmu. Sebab apa? Kalau ikut syarak betul, tengok ni, tiada daripada sifat orang mukmin. Orang mukmin itu tak menghinakan dirinya dengan sebab menuntut akan sesuatu yang lain. Kita nuntut pangkat, jangan hina diri. Ini nak pangkat, hina diri. Nak duit, hina diri. Jadi kalau bangun kau pergi tapi hinalah diri semasa menuntut ilmu. So itulah keadaan orang mukmin. Itulah perangai sikap orang mukmin. Hina diri bukan sebab yang lain, tetapi disebabkan oleh menuntut ilmu. Allahu Akbar. Dan adab yang keempat, bahawa memeliharakan daripada
mendengar tu mendengar. Dan adab yang keempat, bahawa memeliharakan daripada mendengar ilmu yang kebanyakan para ulama bersalah-salahan di dalamnya, iaitu yang kebanyakan. Nampak tak situ? Dan adab yang keempat, bahawa memeliharakan daripada mendengar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salahan di dalamnya. Ada khilaf. Jangan banyak dengar majlis ilmu yang ada khilaf, kecuali memang ada perbahasan khilaf tu, memang dah baca kitab tu. Contoh gila tauhid, kita belajar tauhid tak banyak khilaf. Tauhid ni itulah dia, tauhid itu asas dia itulah sifat uluhiyah. Ni khilaf ni kadang-kadang yang bawa ke khilaf ni banyak Wahabi. Senang cakap senang. Yang banyak bawa khilaf ni, benda yang khilaf ni Wahabi. Dia cari benda-benda yang kecil untuk menyalah-nyalahkan orang. Itu perangai Wahabi. Gelap sikit cakap senang. Live kan? Tak apa lah. Gelap pula rasa dia betul. Tak betul. Itu saya ngajar itu. Kitab Jauharul Mawhub wa Minabihatul Qulub. Ada dalam satu kisah, Imam Ghazali tulis dalam kitab dia, ada satu amalan semasa malam Lailatul Qadar, baca banyakkan ibadat, antara berzikir 1000 kali. Lepas tu lepas saya ngajar, ada orang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dalam hadis Nabi tak ada sebut lebih daripada zikir, tak lebih daripada 100 kali. Saya kata, saya baca di kitab, bukan saya reka. Saya baca ni, saya tunjuk, saya baca kitab Jauharul Mawhub wa Minabihatul Qulub. Ni kitab ni, kitab muktabar. Bukan kitab saya saja tepi jalan dengan orang campur. Bukan, ni kitab muktabar. Digunakan kalau pergi Azhar pun ada kitab tu, Jauharul Mawhub wa Minabihatul Qulub. Pergi jauh ada, pergi naik atas tu apa, Faqani ada. Dah apa cerita ni? Tak nak cakap macam tu, ni cerita dah habis. Kita cakap lain depan tu. Dia kata, Ustaz, dalam hadis Nabi, hadis sahih tak ada. Tapi cakap macam nak marah juga. Jadi pun nak marah kita geram juga rasa. Dia kata, tak, Ustaz, ini kitab sesat dia. Dengar, astagfirullah. Dia bukan sesat, kata kitab salah. Kitab disalahkan. Kitab Jauharul Mawhub disalahkan. Siapa dia tu? Saya tanya. Tak, dalam hati dia rasa, awak ni ulama mana? Berapa banyak hadis dah hafal? Berapa banyak hadis dah hafal? 1 juta sampai? Tak 1 juta lah, 100 hadis dah hafal. Lepas tu cerita dia, saya pun tak nak cakap banyak lah. Saya kata gini lah, apa yang ni saya baca, ini pada kitab dari kitab muktabar ulamaan ajar. Dan ini pun saya bukan main baca. Kitab ini pun disarankan oleh guru saya, dan buku kitab ini digunakan seluruh dunia. Kalau akan tersalah, awak kena carikan hujah mana yang salah ada. Hadis mana, cuba cakap sikit. Ada yang kata hadis salah, kata ada. Cakap, kalau tak ada, gini lah cara ni, kita kena berlapang dada. Okay, kan tu kan cakap cara tu lebih-lebih kan. Kan naik lah, kan tangan kaki. Tak baik. Tak naik. Jadi saya kata apa? Ginilah, saya belajar macam ni. Kalau rasa tak setuju, ni sebenarnya kitab. Kalau kita kena cari hujah lah. Tak, dia cakap kosong je tak jadi. Lepas tu, habis dia tu dah malam layar sana. Lepas tu balik tu, ada imam tu nampak saya bahas ni lama, bukan kejap lama juga, mana cerita panjang. Dekat setengah jam. Macam-macam cakap. Orang setelah hadis semua keluar. Pada cerita dia tu, imam cakap, tak layan lah.
Mas makan, tengah makan tu. Tadi ada orang jumpa dari tu tak layan sangat. Tu api. Ustaz Imam tu yang cakap. Saya jaga pada putra. Masa pada putra subuh, masa tu bulan puasa tahun lepas. Tahun lepas dah cerita itu. Ingat sampai ini. Dia muda. Saya tanya kecil, saya tak tahu dia kerja apa. Bukan ustaz pun dia. Biasa belajar macam tu. Sedang dia menyalahkan kitab yang segeram sangat. Dia kata kitab salah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hanya cerita ya. Dan Nabi yang keempat ini. Mana dia? Baca ni. Dan adab yang keempat bahawa memeliharakan daripada mendengar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salahan. Ini perangai orang ni. Kalau yang betul-betul bersalah-salahan itu pun itu pun berapa di sebenarnya di dalamnya, kerana yang demikian itu membawa kepada dahsyat dan hairan dan yang demikian itu tiada menghasilkan akan faedah ilmu. Lagi pula yang demikian itu membawa susah hati. Kan ada susah hati pula. Kecuali nak buat amalan, nak mudahkan, nak cari jalan. Kadang-kadang dalam bersyarat, kalau kita ada masalah dalam buku tertentu, jadi kadang-kadang nak kena buka permasalahan dan sudut khilaf. Sebab itu nak setamatkan amalan atau perkara tertentu. Tapi kalau sesaja ada orang buka bab ni yang mana memang khilaf betul, itu jangan duduk dah senang. Membawa susah hati. Tiada dapat satu yang dipegang, tetapi sayangnya bagi orang yang mubtadi, pada jalan akhirat. Mubtadi ni orang yang kata Allahu Akbar. Mubtadi apa kata dia? Cakap. Yang baru. Pada jalan akhirah itu menuntut ilmu yang menselesaikan hati pada ibadat, dan jangan mengqasadkan menuntut ilmu itu kerana berkehendak mengetahuikan perkataan yang bersalah-salahan ulama dulu. Ini kadang-kadang berlaku juga di pondok-pondok. Cerita ini kadang berlaku lah juga kat pondok-pondok. Cerita dia mencari perbahasan-perbahasan yang khilaf supaya nampak pandai. Itu ada juga. Kalau nak guna tak masalah, tapi saja untuk berbantah-bantah, untuk orang kata apa? Untuk berdebat, sebab dia kata jauhkan. Seterusnya terus kejap ni sampai adab yang kelima lagi dah sini. Dan adab yang kelima, bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala pen, Ya, jadi kunci syarat itu jika makan tadi. Dan adab yang kelima, bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala. Itu sudahlah, Ustaz tak ingat pula ni.
Kita tak tahu beda kitab yang tu, kitab lagi lama lagi kan ni. Dan adab yang kelima, bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala ilmu yang dipuji oleh syarak itu jika berkehendak ia mahir pada ilmu, tetapi kemudian daripada selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain yang memberi manfaat, dan kemudian daripada mengamalkan diri seperti yang telah engkau ketahui ilmu yang memberi manfaat itu dahulu itu. Dan lagi jika ada lapang waktu yang lebih daripada mengerjakan auratnya jangan, kerana yang demikian itu daripada fardu kifayah, dan maklum fardu ain itu terdahulu daripada kifayah. Nak cerita kita bila belajar ilmu, yang pertama sekali belajar ilmu fardu ain. Jangan sibukkan belajar ilmu selain daripada ilmu fardu ain sebelum benar-benar menguasai ilmu fardu ain. Jadi yang Ustaz pesan semua-semua ni. Baru kita kata yang pertama belajar tauhid. Tauhid kena ulang-ulang sampai betul-betul pandai. Pandai itu bukan kata nak suruh ngajar orang, tak. Pandai supaya selamat kita daripada akidah yang sesat. Pandai supaya kita jangan sampai terjerumus hati kita daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana perkataan kita tak belajar, jadi syirik, kan? Jadi rosak. Sebab apa? Sebab itu belajar ilmu fardu ain. Yang pertama, kalau sebut ilmu fardu ain pecah tiga. Dan ulang banyak kali tak ulang lagi. Yang pertama nama tauhid, yang kedua nama fikih atau orang kata sekarang fiqh, syarak. Yang ketiga namanya tasawuf ataupun akhlak. Tiga ilmu ni saya tekan dulu. Ni nak baca benda lain. Kata kalau kena tegur apa, kadang-kadang tengok kat masjid, kadang-kadang tauhid tak ada, belajar benda lain. Belajar benda lain. Belajar apa? Astronomi. Astronomi. Baca apa bintang ke. Kadang-kadang belajar macam mana tauhid, tak baca benda yang tak diperlukan pada kifayah. Kadang antaranya contoh, ada orang belajar bab tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Tapi tengok dari mana tauhid? Tafsir dah mana lagi? Ulang minggu ketiga tafsir lagi. Tauhid mana? Fikir mana? Kadang-kadang orang tak ada fikir pun, syarak pun tak ada pasalan. Mana pasalan ni? Dia pergi benda yang lain, itu yang masalah. Tak kena tu. Surah ni baru sekali batu. Tauhid dia tidak lagi tadi tasawuf. Tasawuf fardu ain juga. Tauhid dah settle lah. Dah pandai semua. Ni dah 7 tahun dah sini. 7 tahun dah sini. Berpower dia semua ni. Dah boleh kiai tu dengan ajar dah. Cuma tak nak je tak. Tak apa dah. Tak tunjuk. Sebab guru ada diri. Guru dah mati boleh lah insyaAllah nanti. Sama-sama mana dia. Allahu Akbar. Nak cerita dia ni, belajar ilmu fardu ain dulu, baru belajar ilmu fardu kifayah. Jangan sibukkan belajar ilmu fardu kifayah dulu. Mana pada tak settle soalan tak betul. Saya banyak tanya waktu sekolah, ada satu tanya. Solat berapa apa rukun solat ada berapa? 13. Sebut satu-satu, tak dapat. Tapi fardu ain kadang sekolah tekan sungguh-sungguh nak ambil fardu ain dulu sebelum pergi jam lain. Allahu Akbar. Dah cukuplah malam ni, cukup dah tu. Moga-moga apa yang dipelajari masuk dan diterima insya-Allah. Moga-moga kita amalkan. Amalkan sangat senang. Belajarlah. Amalkan dasar adab.
Ada berapa adab dalam diri? 7. Kita dah lalu berapa? Dah lalu 5. Tinggal 2 lagi. Nanti sambung yang lain insya-Allah. Cukup malam ni insya-Allah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-ghurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala kulli ma'lumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.